Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Pada Januari 2020, dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Sehingga kini, wabak COVID-19 telah mencatatkan sebanyak lebih 90 juta jangkitan serta lebih 2 juta kes kematian di seluruh dunia. Bagi meminimumkan risiko penularan virus COVID-19, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh Malaysia. Polisi penjarakan sosial atau social distancing yang dikuatkuasakan bukan sahaja menghadkan pergerakan individu di luar rumah, akan tetapi ia juga melibatkan penutupan sementara beberapa perniagaan serta institusi dan organisasi tidak kira awam atau swasta. Hal ini telah menyebabkan beberapa sektor terjejas, termasuklah sektor ekonomi negara kita. Maka dengan itu, kerajaan mengambil beberapa inisiatif seperti membangunkan pelan rangsangan ekonomi bertujuan untuk membangunkan kelangsungan hidup rakyat Malaysia yang terjejas. Beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO, syarikat dan perseorangan juga turut sama-sama menyumbang bagi membantu petugas barisan hadapan frontliner serta golongan yang memerlukan bagi menempuh kehidupan pada era COVID-19 ini. Antara bentuk bantuan yang diberikan adalah seperti keperluan asas kepada golongan yang memerlukan dan juga sumbangan personal protective equipment PPE seperti apron, topeng muka, sarung tangan getah, face shield dan lain-lain bagi kegunaan petugas barisan hadapan serta hospital-hospital yang memerlukan. Salah satu anggota badan bukan kerajaan NGO yang aktif bergiat membantu golongan yang memerlukan di era pandemik COVID-19 ini adalah Youth Care Malaysia YCM. Youth Care Malaysia atau YCM ini ditubuhkan oleh seorang anak muda berjiwa besar yang dikenali sebagai Jabir Miftah. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Jabir Miftah, umur 20 tahun, belajar dekat Universiti Teknologi Petronas dan sekarang ni tengah ambil Bachelor of Chemical Engineering. So, apa latar belakang Youth Care Malaysia? Latar belakang dia bermula pada 2019, pada bulan Disember, 12 hari bulan Disember, kita orang tubuhkan NGO bawah ROS Malaysia. So, pertubuhan ini adalah bermaklumatkan untuk membangunkan belia dengan a vision towards raising a generation of formidable youth dengan 3 misi, which is kita nak lebihkan, jadikan sukarelawan ini jadi sesuatu yang sangat normal dan biasa di kalangan belia. Yang kedua, kita nak keluarkan potensi semua budak-budak yang ada kat sini, termasuk saya sendiri. Dan yang ketiga, kita nak unite, kita bagi satu platform yang grey, di mana warna biru, hijau, merah semua boleh datang together dan orang boleh bantu kita untuk maju ke hadapan lagi. Jabir percaya setiap orang ada potensi yang sangat besar, especially orang muda. Seperti kata-kata Soekarno, beri aku 1000 orang tua, nescaya akan ku cabut semua dadakannya. Beri aku 10 pemuda muda, akan ku guncangkan dunia. Dan dengan Youth Care Malaysia ni, dengan platform ni, dia akan membenarkan orang muda belia untuk datang together and unleash their potential, berjumpa dengan industry player, belajar, dapatkan pengalaman baru. Jabir punya pendorong dan semua inspirasi adalah daripada Soekarno, kata-kata dia tadi, which is beri aku 1000 orang tua, nescaya akan ku jemput semua dadakannya. Beri aku 10 pemuda, akan ku guncangkan dunia. Dan yang lagi satu adalah Sultan Al-Fatih, which is seorang orang yang sangat hebat. Walaupun umur dia baru 21 tahun, tapi dia dah dapat conquer the heart of the world, which is Constantinople. And Jabir percaya ramai orang boleh keluarkan potensi diorang yang ada dalam diri mereka, especially bila kita dapat guidance yang betul daripada orang tua kita, dan kita boleh
inspire lagi ramai orang lah dekat luar sana. So bermula daripada pandemik kita, masa tu kita orang lost sebab kita dah ada yearly plan semua, kita dah buat tanam cik campaign, tapi tiba-tiba datang pandemik dan kita pun lost. Tapi kita orang muda, kita orang kena sentiasa adapt dengan benda baru dan sentiasa kena progress ke depan. Menurut Encik Jabir, antara program yang Youth Care Malaysia lakukan ketika Malaysia dilanda wabak COVID-19 adalah dengan membantu rakyat-rakyat Malaysia yang terjejas terutamanya ketika menjelang bulan Ramadan. Misi bantuan Ramadan yang melibatkan pemberian bantuan makanan tersebut merangkumi 13 lokasi yang berbeza di seluruh Semenanjung, termasuklah di Johor, Selangor, Perak dan Kedah. Pada 25 Julai 2020, YCM telah mengadakan program Pre-Love Carnival yang merupakan acara simposium kebajikan penstreaman digital atau virtual simposium carnival yang bertempat di studio Livebox Petaling Jaya. Viewer semua tertanya-tanya, siapakah gerangan lelaki kacak dekat di atas pentas ni? Lelaki kacak, anda seorang lah kacak. Saya tak, biasa. kita dua-dua kacak. Depa duk kata, dua-dua kacak. Okey. Perkenalkan diri ya. Jadi depa duk tanya lah siapa kan. Jadi saya mau perkenalkan diri saya, YC Zafri Karipap dan saya YC Anik Suhair, bersiaran secara langsung di Livebox Studio. ya. Program ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan barangan terpakai seperti baju, kasut, kerusi, buku-buku dan barangan tersebut diedarkan serentak satu hari ke hampir 20 lokasi yang berbeza di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Acara ini turut disertai oleh beberapa orang selebriti tanah air dan juga telah mendapat sokongan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin ucapkan selamat maju jaya kepada Youth Care Malaysia. Selain itu, menurut Encik Jabir, ketika pandemik, YCM juga telah membuat program Malaysia Clean Up Day yang merupakan projek di mana beratus-ratus sukarelawan dan juga YB lokasi yang terlibat turut sama berganding bahu menjalankan projek kutipan sampah di 11 lokasi yang berbeza. Ketika beberapa buah negeri di Malaysia dilanda banjir pada awal Januari 2021, YCM juga turut mengadakan misi bantuan banjir di negeri Johor dan akan diteruskan di negeri Terengganu dan seterusnya. Kita buat juga misi bantuan banjir ke Johor, and soon kita akan hantar 50 truck 4x4 dengan satu lori 5 tan ke utara, ke Terengganu, ke Mamal untuk bantu lagi mangsa banjir. Objektif daripada setiap program tu adalah untuk build orang-orang muda ni, belia-belia ni, untuk sediakan mereka jadi pemimpin yang hebat. Sebab setiap program akan ada halangan dia, challenge dia dan benda-benda baru yang mereka belajar, dan benda tu yang akan jadikan mereka lebih kuat, lebih matang dan lebih ke hadapan, progresif. And insyaAllah dengan program-program tu kita akan lebih kuat. Kita dapat achieve, dapat jalan satu step closer towards raising a generation of vulnerable youth. Ada tempat yang kita bagi bantuan makanan. Sebenarnya asnafnya kalau boleh kita bagi bantuan duit, tapi sebab duit tu adalah kekurangan kita, ketenangan kita, so kita bagi diorang bentuk makanan, bentuk-bentuk makanan yang kering semua, yang boleh tahan lama. Tapi kalau banjir pula, makanan dah banyak tapi dia perlukan bantuan seperti pembersihan. So depends dekat situasi dan apa keperluan mereka pada masa itu. Setiap program kita memerlukan dana sangat besar. Cara kita dapatkan dana tersebut adalah melalui apa jua cara. Kita akan buat public donation, kita akan minta sponsor, kita akan collaborate, kita akan cut cost dengan cuba kurangkan barang-barang yang perlu dibeli, kurangkan bajet dia semua. So itu semua effort untuk kita permudahkan and jayakan program tu. And semua orang perlu memberi tangan daripada ketua operasi ke ketua strategi ke bendahari, semua kena bagi idea, curahkan idea macam mana kita nak jayakan program tu. Sebab tanpa dana program tak akan berjalan. Setiap misi cabaran dia berbeza-beza. Contoh macam awal dulu cabaran dia is bulan puasa, and then ada yang cabaran dia sebab kita masuk ke tengah hutan, setiap rumah jauh-jauh kena masuk dengan 4-wheel je semua, itu cabaran lain. Ada cabaran pula dia ke kawasan bandar sikit sebab kita ada influencer, kita ada selebriti. Cabaran dia orang-orang nak keluar, nak pergi bergambar. Lepas tu setiap lokasi berbeza cabaran dia. And ada tempat yang kecil sangat, sempit sangat. Ada tempat yang macam tak boleh sampai, kita kena jalan kaki jauh.
Punjabi adalah WhatsApp ni betul-betul boleh berkembang lagi, and memang akan berkembang lagi, tak boleh halang dah, sebab benda tu memang akan datang sendiri. And jadikan WhatsApp ni menjadi satu entiti yang sangat kuat untuk memberi inspirasi kepada orang muda, menjadikan kita orang semua sebab kalau kita nak buat perubahan pada dalam satu negara, kita kena start daripada level paling bawah sekali, which is yang paling bawah sekali adalah orang-orang muda, orang belia yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apa-apa. And mereka lah, once mereka dah mulakan satu gerakan, satu wave, bila dia naik atas, tak siapa boleh hentikan kita. So itu harapan Jabir. Benda ni akan membangunkan negara kita, jadikan negara kita sebuah negara yang sangat hebat, dan dia boleh inspire lagi belia-belia kat luar sana, dekat negara lain, dan akan berkembang dan sentiasa akan memberi manfaat kepada orang ramai. Kalau korang berkesempatan, korang boleh join during program. Dan kalau korang rasa nak explore lagi diri sendiri, nak berkenalan dengan orang luar, nak kenal dengan industri player daripada pelbagai jenis industri, contoh korang belajar engineering, tak semestinya korang kena say engineering, korang boleh masuk ke law, boleh masuk ke masscom, boleh belajar lagi pasal politik, belajar lagi pasal design. So semua tu adalah benda yang kita kena cari sendiri daripada inisiatif sendiri. So kalau korang berminat dekat luar sana, korang boleh join YCM, Youth Care Malaysia. Muhammad Nazafi atau dikenali sebagai Naza merupakan salah seorang ahli Majlis Tertinggi Youth Care Malaysia yang turut bergiat aktif dalam setiap misi yang dianjurkan oleh YCM. Beliau turut menceritakan pengalaman yang menginspirasikan beliau untuk terus bersemangat dalam menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Pengalaman yang memberikan Nazar inspirasi ketika berada dalam YCM adalah ketika sebuah misi bantuan yang kita orang buat untuk pergi ke Kelang, di mana kita orang menolong sebuah rumah yang tak teratur, lubang sana lubang sini, dalam tu rambut apa semua tu semua dah usang apa semua tu kan. Nampak sini dia ada satu kisah lah, kisah di mana anak dia dipukul, dibuli dekat tempat kerja dia, lepas tu ada yang kena rogol, di mana kita dapat lihat nasib-nasib mereka yang begitu malam dengan keadaan mereka yang begitu daif, dan nasib yang begitu malam menimpa mereka, di mana mereka amat memerlukan bantuan masyarakat di luar sana. Seperti Nazar merupakan seorang yang berkerjaya. Tanpa YCM ni, Nazar tak dapat exposure tau macam mana keadaan orang di luar sana hidup, realiti hidup di luar sana. Kalau kita tak turun padang, kita tak tahu macam mana keadaan masyarakat kita sekarang ni, bagaimana mereka hidup dari hari ke hari. Sangat berbeza, bagaikan langit dengan bumi lah, di mana kalau kita kerja ni bagaikan duduk kat office, ada aircon apa semua tu, ada gaji kita setiap bulan. Mereka kerja hanya untuk menyara hidup dari hari ke hari. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kadang-kadang kais tak dapat makan-makan tu. Jadi macam itulah. Tapi yang sangat memberi Nazar inspirasi tu yang kisah tadi tu lah, kisah pasal pakcik. Sangat kesian dia, ahli keluarga dia tak ada, mati, kena bunuh apa semua tu. Dia hidup dengan isteri dia seorang-seorang dekat rumah tu tanpa bantuan. Dan Alhamdulillah kita dapat memberi bantuan kepada dia orang. Kenapa YCM mengetengahkan anak belia dalam pengkhidmatan sukarelawan? Kerana belia-belia ini merupakan masa depan negara, pemimpin-pemimpin negara. Kerana kita boleh lihat suara anak muda tertutup. Apabila mereka ingin menyuarakan pendapat, mereka ingin membawa sesuatu perubahan, kebaikan, tapi mereka tidak mempunyai satu suara yang cukup kuat untuk mereka mengubah sistem ataupun memberi sesuatu kebaikan terhadap sistem negara tersebut. Jadi kita di sini kita ingin memberi latihan, melahirkan pemimpin yang dapat memberikan sebuah suara yang kuat, supaya suara-suara tersebut dapat memberi impak kepada sistem negara, pentadbiran negara, untuk menjadi sebuah negara yang lebih baik dan dapat lebih banyak bantuan dapat diberikan kepada orang kurang bernasib baik di luar sana. Kerana tanpa anak muda untuk menggerakkan aktiviti sukarelawan ini dan untuk anak muda menyuarakan pendapat mereka demi kebaikan negara, siapa lagi kalau bukan anak muda? Kita merupakan masa depan, dan the future is in our hands. We have the right to change the world. Harapan Nazar untuk YCM adalah supaya YCM ini menjadi sebuah pertubuhan di mana pertubuhan ini dapat memberi impak kepada negara Malaysia. Kerana betapa pentingnya NGO belia ni adalah kerana mereka merupakan pewaris pada masa hadapan, pemimpin pada masa hadapan. Dan NGO dan Youth Care Malaysia harus menjadi sebuah simbol
kepada belia-belia di luar sana untuk menjadi seseorang pemimpin yang dapat memimpin seseorang di luar sana. Kerana di samping kita belajar untuk membantu orang, kita dapat belajar macam-macam lagi konflik-konflik yang kita tidak sedar yang berlaku di luar sana. Seperti mana yang kita dapat lihat konflik-konflik masyarakat kita. Apabila kita memberi bantuan di sebelah sana, kita dapat dengar cerita pandangan mereka, apa yang mereka dapat rasai di luar sana tentang kadang-kadang bantuan kerajaan tak sampai ke, di mana ada komplain-komplain daripada orang di sebelah sana. Sebab kalau kita tak turun padang dan kita tidak expose kepada benda-benda macam ni, kita takkan tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Di harapan Nazar terhadap YCM ni adalah supaya YCM teruskan dengan kerja amal mereka dan terus melahirkan belia-belia yang dapat memimpin negara pada masa depan. Penubuhan Youth Care Malaysia telah menunjukkan bahawa ramai golongan belia dan anak-anak muda di Malaysia mempunyai sifat yang prihatin serta bersungguh-sungguh dalam memberikan pertolongan kepada golongan yang memerlukan. Youth Care Malaysia juga telah melatih dan melahirkan golongan belia yang mempunyai semangat yang tinggi serta fikiran yang matang dalam membuat sesuatu keputusan. Dengan tertubuhnya Youth Care Malaysia ini telah membuktikan bahawa Malaysia mempunyai satu generasi pelapis yang akan menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang lebih baik pada masa akan datang. Semoga Youth Care Malaysia terus maju ke hadapan dan dapat melahirkan lebih ramai belia yang mempunyai jiwa seteguh Sultan Muhammad Al-Fatih. Seterusnya merealisasikan kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncangkan dunia." Hai, Assalamualaikum, saya Wani Aswita. Untuk Pertubuhan Youth Care Malaysia, Wani nak ucapkan good luck, all the best, terus maju jaya dan terus membantu anak-anak muda di zaman sekarang. Alright, ini ucapan untuk Youth Care Malaysia. You guys, stay cool, terus buat apa yang korang buat. You are the best.